ada persoalan nak bertanya, boleh bertanya. Okey, berkaitan dengan mana-mana bahagian tentang topik ini, Kerajaan Alam Melayu. Okey. Belum, cikgu belum share. Belum share. Jadi mohon maaf sangat-sangat, okey? Kerana cikgu tak sempat nak share. Okey, so lepas kelas nanti cikgu akan share. Okey, lepas kelas cikgu akan share ya. Okey. Baik. Kita akan lihat okey tentang Kerajaan Alam Melayu, iaitu apa itu Kerajaan Alam Melayu, iaitu kawasan yang merangkumi ada dua bahagian, iaitu kepulauan dan tanah besar. Ini ramai yang okey ramai yang tertanya-tanya. Okey, iaitu ingat kawasan kawasan Kerajaan Alam Melayu iaitu berkaitan kepulauan dan tanah besar. Okey. Baik. Kemudian kerajaan yang masyhur, maknanya kerajaan yang terkenal, ingat ada 7. Iaitu Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangganagara. Okey. Dan kenapa dipanggil Kerajaan Alam Melayu? Kerana semua kerajaan ini ada persamaan dari sudut aspek geografi dan juga bahasa serta budaya. Dan kerajaan-kerajaan ini telah berkembang maju sebagai pusat perdagangan dan keagamaan yang tersohor. Dah, tak payah cerita nak pendek ke tinggi ke besar ke apa semua. Tengah belajar, fokus. Korang ni. Fokus. Baik. Konsep alam Melayu di sini kita lihat Okey, merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di Asia Tenggara, dikenali pelbagai istilah Kepulauan Melayu dan juga dikenali sebagai Dunia Melayu. Dan konsep alam Melayu ini dilihat dari sudut geografi, bahasa dan juga budaya. Seperti mana yang kalau kita lihat ini, seperti mana kata-kata ini. Okey, ingat berkaitan dengan tokoh-tokoh ini dan definisi dia. Baik. Yang ini mungkin ramai yang pernah bertanya pada cikgu-cikgu. Ramainya cikgu, macam mana nak ingat ni? Okey, dia sebenarnya macam ni. Okey, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Shuhaimi, Nik Abdul Rahman Ahli Arkeologi, dia kata apa? Alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. Jadi cara nak ingat dia macam mana? Kamu just ambil Hassan Shuhaimi, okey, dan juga Madagaskar serta Taiwan. Maknanya kamu ambil awal dan ambil hujung. Itu je caranya. Okey, Hassan Shuhaimi, Madagaskar, Taiwan. Itu Hassan Shuhaimi. Okey. Baik, kemudian kalau profesor yang kedua iaitu Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Ismail Hussein. Dia kata apa? Dunia Melayu meliputi meliputi selatan Vietnam, Kemboja Selatan apa semua dan juga Filipina. Sebenarnya apa yang cikgu maksudkan Akil iaitu soalan-soalan ini selalunya akan keluar dalam soalan berbentuk objektif. So bila soalan berbentuk objektif, dia akan tanya, contohnya apa tahu? Okey, siapakah yang menyatakan pernyataan ini? Iaitu alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar sampai ke Taiwan. Bila ada kamu tengok Madagaskar sampai ke Taiwan, itu Nik Hassan Shuhaimi. Kalau katakan alam Melayu iaitu Vietnam sampai Filipina, itu adalah Ismail Hussein. So ingat awal, ingat hujung, itu je. Ingat awal, ingat hujung. Nampak tak? Itu maknanya kata kunci. Kata kunci ya. Okey. Begitu juga kalau kita lihat Alfred Russel Wallace. Okey, kita lihat Alfred Russel Wallace, Kepulauan Melayu meliputi tanah Melayu, okey, hingga ke Papua New Guinea. So ambil hingga ke Papua New Guinea. Itu je. Alfred Russel Wallace, tanah Melayu sampai ke Papua New Guinea. Dr. Ding Chu Ming, dia kata dunia Melayu merupakan Ding Chu Ming pula merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia sampailah ke Filipina. So Malaysia hingga ke Filipina. Kan berbeza tu. Berbeza kan daripada tokoh-tokoh yang lain. Dan Abdul Hadi Haji Hassan, dia kata alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi
Kepulauan Melayu hingga ke selatan Thailand. Okey, itu je. Maknanya cara untuk mengingat nama-nama tempat ini adalah iaitu menggunakan kata kunci. Contoh Dr. Nick Hassan Suraimi, Madagaskar sampai ke Taiwan. Ismail Hussein, Vietnam sampai ke Filipina. Kemudian Alfred Russel Wallace, Tanah Melayu sampai ke Papua New Guinea. Papua New Guinea. Kemudian Dr. Ding Chuming, Malaysia sampai ke Filipina. Dan Abdul Hadi Haji Hassan, iaitu Kepulauan Melayu sampailah ke selatan Thailand. Dia macam tu. So kamu relatekan nama tu dengan dua tempat itu. Jadi ini memudahkan kamu. Boleh faham Akil, boleh faham Akil? Boleh Akil tak apa, nanti kamu buat dalam nota kamu nanti ya. Okey, baik. Kemudian kita lihat kenapa dipanggil Kepulauan Alam Melayu, kerana kita kawasan Kepulauan Alam Melayu ni berkongsi bahasa yang sama, iaitu bahasa serumpun dengan bahasa etnik peribumi. Okey, kalau kita lihat bahasa serumpun, maknanya yang sama dan persamaan boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu yang kita ada belajar hari tu kan dalam bahasa. Contohnya empat, papat. Nanti cikgu kongsi nota ni. Yes. Etnik pribumi ni maknanya adalah etnik ataupun kaum-kaum asal. Kaum-kaum asal. Kaum-kaum asal. Baik. Bahasa Melayu telah digunakan di alam Melayu dan dikembangkan oleh orang Melayu yang gemar berlayar. Yes. Dan bahasa Melayu adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Dan ini telah dinyatakan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar dan juga Sultan Takdir Ali Jabana. Ali Jabana. Syami. Baik. Kemudian kita lihat dari segi budaya, dikenali sebagai budaya serumpun, iaitu kita banyak mengamalkan sikap gotong royong. Ini adalah gotong royong. Kemudian kita ada persamaan bahasa dan tulisan. Kemudian kita ada memiliki kepercayaan dan adat yang sama. Kemudian juga kita ada persamaan dari sudut budaya, iaitu budaya silat. Dan juga kita ada persamaan dari sudut penulisan dan sebagainya. Persuratan dan penulisan. Baik. Kewujudan kerajaan Melayu. Yang ini paling penting. Kamu kena ingat nama-nama dan juga dia punya pusat kerajaan. Sebagai contoh, Funan. Ingat Funan kat mana? Dekat Vyadapura. Vyadapura pada abad pertama. Kemudian kita lihat juga iaitu kerajaan Champa. Kita akan kiri kanan. Tak payah ikut nombor. Kerajaan Champa, iaitu abad kedua dan pusat kerajaan dia Indrapura. So kaitkan dia Indrapura dengan Champa. Kemudian Sriwijaya, adalah di Palembang abad yang ke-7 Masihi. Kemudian kerajaan Angkor, abad yang ke-9 dan pusat kerajaan dia ialah Hariharalaya. Kemudian Majapahit pada abad ke-13 Masihi dan pusat kerajaan dia adalah Kota Trowulan. Dan Kedah Tua, abad ke-5 Masihi, iaitu pusat kerajaan di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang, serta Gangga Negara, abad ke-6 Masihi, dan ianya terletak pusat kerajaannya di Pangkalan. Cikgu, yang ini macam mana nak ingat cikgu? Kalau yang ini nak ingat, kamu kaitkan nama tu, Funan dengan pusat kerajaan Vyadapura. Funan, Vyadapura. Champa, Indrapura. Ingat pusat kerajaan je. Yes. Champa, Indrapura. Sriwijaya dengan Palembang. Kemudian Angkor dengan Hariharalaya. Dia macam tu. Ya, betul ada.
Ada Roy, ada. Majapahit dengan Kota Trawulan. Kota Trawulan. Kemudian Kedah Tua dengan Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dan Gangga Negara dikaitkan dengan Pangkalan. So dikaitkan begitu. Dia macam tu. So kamu ingat nama kerajaan dan juga pusat kerajaan. Itu cara dia. Okay. Baik. Kita lihat kerajaan alam Melayu yang masyhur sebagai contohnya Funan. Okey, yang ini dia ada kisah-kisah tentang kerajaan-kerajaan itu dan pangkalan kat mana? Pangkalan kat Perak. Pangkalan kat Perak. Okey, bagaimana untuk kita ingat? Okey, Funan. Okey, Funan ni sebenarnya kamu kena ingat iaitu berkaitan dengan Funan Viadapura. Ingat kata kunci. Ingat kata kunci ya. Viadapura dan berpusat di Viadapura dan diasaskan oleh Kaundinya. Kaundinya. Kemudian juga kita akan ingat masyhur ketika pemerintahan Fan Shihman. Fan Shihman. Dan dia telah meluaskan sehingga ke Sungai Mekong, sehingga ke Segenting Kera, keluasan empayar dia. Dan juga Raja Funan terakhir Rudravarman. So this is yang kita lihat sebagai kata kunci. Viadapura, Kaundinya, Fan Shihman, Segenting Kera, Rudravarman. Ingat kata kunci. Ingat kata kunci. This is how kita mengingati fakta sejarah. Ingat kata kunci. Baik. Kemudian Champa. Champa. Asas dia ialah Chulian. Ingat nama Chulian. Berpusat di Indrapura. Dan berjaya bebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Masyhur ketika pemerintahan Che Bonga. Che Bonga dan luaskan empayar Champa ke wilayah Daivit sehingga ke lembah Sungai Merah. Berjaya membunuh pemerintah Daivit bernama Raja Trandutong, mendapat pengiktirafan. Penting, pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. So itu je yang penting-penting. Yang lain-lain tu hanyalah huraian dan cerita sahaja. Champa. Kemudian kita lihat pula Sriwijaya. Sriwijaya diasaskan oleh siapa? Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ambil kau. Nama sikit punya panjang. Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Dan berpusat di mana? Di Palembang. Baik. So masyhur ketika pemerintahan siapa? Sang Ramadanan Jaya. Sang Ramadanan Jaya dan berjaya menakluk. Sang Ramadan. Ramadan bulan puasa. Sang Ramadan dan Jaya. Nampak tak? Sriwijaya menguasai jalan lawan perdagangan, seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama. Menguasai jalan laut antarabangsa. Menguasai jalan laut. Panjangnya nama. Ya. Sebab itu cikgu ingat. Ada banyak nama. Yes. Sebab itu, kaitkan nama dengan kaitkan nama dengan nama pemerintah. Kaitkan nama dengan nama pemerintah. Itu cara dia. Contohnya, Sriwijaya Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kemudian waktu kemajuan dia bila? Iaitu waktu pemerintahan Sang Ramadanan Jaya. Baik. Kemudian begitu juga macam Champa. Pengasas dia Chulian. Di Indrapura. Kegemilangan dia sewaktu pemerintahan Che Bonga. Che Bonga. Yes, kata kunci je. Straight to the point. Yeah. Baca kata kunci sahaja. Yes. Itu cara dia. Contoh Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor berpusat di Hari Haralaya. Hari Haralaya diasaskan oleh Jayavarman kedua. Yang berasal daripada Chenla dan dia masyhur semasa pemerintahan Suryavarman kedua. Suryavarman kedua dan Angkor telah besar sampai ke Myanmar dan diteruskan oleh Jayavarman yang ke berapa ni? Yang keempat kelima.
Jap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Yes. Jayavarman yang ke-7. Okey. Dan kemudian dia membina Angkor Thom. Membina Angkor Thom. Okey. Dan mendirikan 102 buah hospital. Itu tak perlu. Yang penting Angkor Thom. Okey. Yes. Angkor. Yang ini Angkor Thom. Ya, ke-8. Typo kat situ. Typo. Majapahit. Okey, diasaskan oleh Raden Wijaya. Okey, Majapahit, Raden Wijaya. Okey, dan berpusat di kota Trowulan. Macam ni. Kota Trowulan. Hospital macam mana? Tak apa. Angkor Thom lah tu. Okey, ya. Kemasyhuran bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada. Okey, Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri. Okey. Kemudian Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan apa semua, dan kita lihat, dan pada abad ke-14 Majapahit terkenal sebagai pusat perdagangan. Dan kematian Patih Gajah Mada. Okey, kematian Patih Gajah Mada telah menyebabkan serangan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Okey, serangan-serangan tu, dan kita tengok Kedah Tua. Okey, Kedah Tua berpusat di mana? Di Sungai Mas dan juga di Pangkalan Bujang. Pangkalan Bujang. Okey. Dan ini ada istilah-istilah. Okey, istilah-istilah yang lain, iaitu orang Cina memanggil Kedah sebagai Ceca. Orang India memanggil India sebagai Kataha. Okey, dan orang Arab memanggil Kedah sebagai Kalaba. Okey, itu dia. Dan dia masyhur dengan perdagangan di Lembah Bujang. Tapi menjadi pusat keagamaan Buddha, dan juga kemasyhuran Kedah Tua ini menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Okey, inilah dia. Baik. Kemudian Gangga Nagara. Gangga Nagara, kalau kita lihat, muncul pada abad ke-6, berfungsi sebagai pusat pelabuhan. Diasaskan oleh Raja Gaji Sarjuna. Ingat nama ni Gangga Negara diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna. Berpusat di Pangkalan, iaitu di kawasan Perak. Pangkalan, dan kemasyhurannya pada abad ke-9 mempunyai kekayaan seperti emas dan biji timah. Dan kerajaan Gangga Negara lemah diserang oleh tentera Chola. Tentera Chola. Dan ini jangan risau ini sekali imbas, jangan risau. Mungkin ramai yang, cikgu, saya tak ingat apa-apa ni, cikgu. Jangan risau, ini hanya sekali imbas. Sebab kamu dah belajar. Benda-benda ni semua kamu dah belajar. Hari ini pengulangan untuk menguatkan dan juga supaya kamu jumpa lagi dan supaya kamu lebih ingat. Itu saja. Okey. Baik, kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, baik. Kerajaan luar yang sezaman iaitu pada abad pertama, kita lihat di sini. Okey, Empayar Rom. Okey, Rom, kemudian Empayar Parsi, Kushan dan juga dinasti Han. Dan dia sama dengan kerajaan Funan. Empayar Rom tu tamadun Rom lah. Ya, betul. Aiman Ran, Empayar Rom tu tamadun Rom. Yes. Okay. Jadi inilah dia. Yang dinasti Han ni, iaitu dinasti yang semasa tamadun Cina tu. Kalau ingat dinasti Han. Yes, tamadun Cina. Kalau kita perhatikan, inilah dia, dinasti Han. Dan kalau ada yang bertanya, cikgu, Empire Parsi dengan Empire Kushan, memang ada. Sebenarnya yang kita belajar kan, tamadun kan, seperti tamadun Mesopotamia apa semua, itu 4 je. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, terlalu banyak empayar dan tamadun yang wujud di dunia ni. Banyak. Memang banyak. Cuma kita memilih 4 ini untuk kita pelajari sebab ini 4 yang terbaik, yang memberi kesan sampai sekarang. Ya. Okay. Jadi Empire Parsi pun ada, Empire Kushan pun ada. Ada, memang ada. Cuma kita tak belajar lah. Sebab apa? Sebabnya ianya tidak sehebat Empire Rome tu. Yes, betul. Okay. So itu Funan.
Kemudian kalau kita lihat itu yang abad yang pertama abad pertama. Kemudian kerajaan sezaman. Abad ke-9 iaitu kalau kita lihat kerajaan Champa Okey, kalau kita lihat Champa, Angkor dan juga Sriwijaya, dia sama dengan kerajaan-kerajaan seperti apa? Seperti Empire Byzantine, iaitu di Rom. Kerajaan Abbasiyah, iaitu kerajaan Islam Abbasiyah. Kerajaan Chola, kemudian dinasti Tang, dan juga yang ini semua sezaman. Perlu ke semua ingat ni, dia sezaman dengan yang ini. So sezamanlah dengan Angkor, Sriwijaya dan Champa. Okey. Baik. Abad ke-9. Kemudian abad ke-14 kalau kita lihat iaitu kerajaan apa? Okey, kerajaan Angkor, Champa dan juga kerajaan Majapahit. Rupa-rupanya sezaman dengan apa? Empire Mongol. Kemudian kerajaan Turki Uthmaniyah dan juga Kesultanan Delhi di India. So nampak tak? So yang dua ni Turki Uthmaniyah, Delhi dan Mongol sama dengan Angkor, Champa dan Majapahit. Okay, so itu Mongol. Alright. So ini kerajaan-kerajaan yang sezaman. Dan bagaimana? Kenapa Empire Mongol sangat besar? Okey, ramai yang tanya, kenapa Empire Mongol besar gila? Okey, yes. Empire Mongol besar gila kerana ditadbir oleh 3 maharaja dia yang hebat. Genghis Khan. Kemudian cikgu tak tahu nombor 2, tak ingatlah. Dia ada Genghis Khan, kemudian ada apa satu lagi, tapi yang terakhir ialah Hulagu Khan. So dia keluarga Genghis Khan. Kalau kamu pernah dengar Genghis Khan ni memang power gila. Dia punya serangan ke atas negara-negara lain, serangan secara ambush dan dia secara barbarian. Dia akan hapuskan semua. Ini Empire Mongol. Tak ada. Pada waktu tu memang tak ada siapa yang mampu kalahkan dia. Memang hebat gila. Empire Rome. Banyak anak dan isteri. Sebab apa? Sebab setiap kali dia singgah di negara-negara yang dijajah, dia akan kahwin lagi. Dahsyat. Memang dahsyat. Okay, kamu boleh baca. Baik. So, Aaron tanya, apa beza kesultanan dan juga empire? Berbeza ke? Empire ni adalah, kita kata sebagai pemerintahan yang diluaskan. Membentuk empire. Semua duduk di bawah satu pemerintahan. Itu empire. Kesultanan adalah di mana satu tempat itu diperintah oleh seorang sultan. Sebab tu dipanggil kesultanan. Itu beza dia. Itu beza dia. Kesultanan dan juga empire. Okay. Boleh faham tak, Aaron? Baik. Empire Aaron. Okay. Baik. Hubungan perdagangan. Okey, kedudukan alam Melayu yang strategik. Okey, serta kekayaan hasil bumi. Okey, satu kita kena ingat bahawa kenapa kita banyak melakukan perdagangan kerana kedudukan kita yang strategik terletak di tengah-tengah laluan di sini ya. Tengah-tengah laluan antara China dan juga India serta Eropah. So semua perdagangan akan melalui kerajaan alam Melayu. Sebab itu kita maju dengan hubungan perdagangan. Baik, begitu juga kita ada hubungan keagamaan. Hubungan dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama. Iaitu dari sudut, kalau kita lihat dari sudut pentadbiran, perundangan, ekonomi dan juga sosio budaya, di mana kita lihat ini contohnya agama Hindu. Penyebaran agama Hindu melalui peranan para pedagang, para tentera dan juga golongan Brahmin. Manakala agama Buddha pula, kita belajar bahawa agama Buddha telah pun diarahkan untuk disebarkan oleh Asoka. Pemerintah Empire Maurya yang kamu belajar semasa Form 1 bab 7 tahun lepas.
Asoka kan. Jadi mereka telah menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Dan Islam pula datang ke tanah Melayu melalui peranan pedagang, pemerintah dan juga peranan para pendakwah. Dan hubungan diplomatik pula, okay, kalau kita lihat bab 1 ni memang besar. Hubungan diplomatik, hubungan kerajaan alam Melayu dengan China, especially kalau kita lihat, inilah dia. Okay, iaitu antaranya Funan, Champa, Sriwijaya, Majapahit, Angkor. Okey, sebenarnya kebanyakan kerajaan ini berbuat hubungan dengan China kerana apa? Kerana bantuan ketenteraan. Okey, bantuan ketenteraan, begitu juga untuk mendapatkan pengiktirafan. Okey, dan juga untuk menjalin hubungan persahabatan. Secara umumnya lah. Okey, memohon bantuan ketenteraan, persahabatan dan pengiktirafan. Manakala hubungan kerajaan alam Melayu dengan India pula adalah untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan, dan juga hubungan keagamaan selain daripada hubungan persahabatan. So ada 3, persahabatan, keagamaan dan juga untuk memperkukuh hubungan perdagangan. So dengan itu maka habislah bab 1 tingkatan 2. So itu je. Macam senang ke susah? Nak tanya senang ke susah? Susah. Okey. Baik. Dia susah sebab apa? Sebab kamu susah nak ingat. Bolehlah. Sebenarnya pada peringkat awal memang dia tidak akan mudah untuk kamu ingat. Memang susah nak ingat. Okey, memang susah nak ingat. Tetapi menerusi latihan yang banyak kali kamu buat, kamu akan dapat buat latihan itu dan juga kamu akan ingat. Dengan latihan kamu akan ingat. Dengan latihan juga kamu akan ingat. So don't worry lah. Janganlah risau. Ini kadang-kadang belum apa-apa lagi dah risau. Okey, tak boleh buat lah cikgu. Nanti pening lah cikgu. Jadi jangan mengalah. Ini belum apa-apa dah mengalah. Sedih cikgu dengar kan. Merayu-rayu supaya minta jangan diberikan latihan. Apa dah. Kan. Okey. Okey, baik. Saya takut bahagian C je cikgu. Okey, cikgu faham. Cikgu faham. Saya mudah lupa, susah nak ingat, susah latihan. Bahagian C susah huraian. Okey, tak apa. Kalau macam tu cikgu bagi latihan ini dulu sebelum cikgu bagi latihan yang lain. Okey. Baik. So sila masuk pada kuisis ini. Okey. Sila masuk. Sila masuk dan juga untuk kita memulakan permainan dan menjawab soalan, silakan masuk. Kita nak lihat. Okay. There are no mistakes. Okay. Ya, betul. Kita buat quizzes lagi. Kata revision. Dah tentu-tentunya revision kena buat banyak latihan. Kan? Kan? Without textbook. Okay, good. Try lah. Bila lagi? Kan? 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 Okay. Bila lagi nak cuba? Okay. Baik. Okay. So kita tengok berapa ramai yang dah masuk. Tak pandai sangat sejarah? Tak apa, tak apa. Okay, tak apa. Sebab dalam kelas ni memang tak ramai pun yang pandai sejarah. Tak ramai pun. Jangan risau. Jangan risau. Kelas ni memang tak ramai pandai sejarah. Yang diorang pandai borak aja dalam kelas ni. Berborak ayo. Kan? Kan? Okey. Dia dalam kelas ni memang jangan risau. Tak ada yang pandai sangat. Ni bab berapa cikgu? Ini bab 1 lah. Dah kita buat revision bab 1. Kan? Okey. Jangan risau, jangan risau.
kamu pun nanti kalau buat latihan, kamu tengoklah sama je level kamu dengan pelajar-pelajar dalam kelas ni. Lebih kurang je. Terutama sekali tu. Terutama sekali Utaya tu. Terutama sekali si Utaya tu. Nampak tak Utaya? Nampak? Dia baru diusir sikit mulalah nak report cyberbullying ni. Dia memang macam tu. Kan? Dia memang macam tu. Okay. Okay. So, ya Yaren. Report polis juga. Kau tengok. Dia Utaya memang macam tu. Dia hati kecil. Senang touching. Kan? Dia senang touching. Jadi, dia very soft. Okay, baik. Okay, boleh kita mulakan? Boleh. Okay. Alright, so kita boleh mulakan dari sekarang untuk kita lihat. Yang belum masuk, boleh masuk terus okay. Okay, boleh masuk. Yes. Yeah, okay. Kita tengok ada orang nak proof. Kita tengok. Boleh ke